ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita di dalam kisah seram alam jin. Kali ini agak berbeza sedikit sebab dalam penceritaan saya akan bawakan sekali suara yang dikirimkan oleh pihak pengirim. Dalam erti kata lain, suara pencerita dalam bercerita. Ikutkan saya lah, saya nak guna penuh suara pengirim ni. Tapi disebabkan ada sebahagian suaranya yang agak tidak jelas, maka saya kena combinekan. Saya cantumkan suara pengirim dan juga suara saya. Kisah ini sebenarnya agak sulit bagi beliau kerana katanya dia dan juga ahli keluarga masih lagi ada perasaan trauma dengan kejadian tersebut. Maka oleh sebab demikian, bila mana kisah ini disampaikan untuk didengari oleh kita semua, wajarlah kita menghormati kisah duka kepahitan yang dilalui oleh mereka sekeluarga. Diceritakan kembali oleh pihak pengirim yang diberi nama samaran sebagai Saudara Zaki, berumur 34 tahun dan juga masih lagi tinggal bersama-sama dengan rumah mak dan juga ayahnya. Rumah mak dan juga ayahnya berlokasi di Kampar, Perak. Ni orang Kampar Perak ni. Dia ada juga, saya tahu lokasi kampungnya di mana. Cuma saya sengaja rahsiakan. Tak perlu kita dedahkan. Biarlah ianya kekal privasi buat Saudara Zaki. Sedikit latar belakang Saudara Zaki. Beliau ni ada ilmu persilatan dan juga dalam masa yang sama adalah bakat dalam mengubati orang-orang yang sakit memerlukan bantuan. Bukanlah macam doktor, tapi kalau setakat asas tu macam kena gangguan ke, kena lemah semangat ke, perlukan air penawar ke, kalau benda-benda yang kecil macam ni, insya-Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Saudara Zaki ni berbakat. Bolehlah bantu sikit-sikit setakat mana yang mampu. Sebelum itu, saya nak maklumkan dekat sini, kalau ikutkan flow cerita yang disampaikan oleh Saudara Zaki ni sebenarnya agak menyentuh dengan lebih mendalam berkaitan dengan keluarga dia. Jadi wajar saya fikirkan untuk tidak dedahkan kepada umum demi kebaikan ibu dan juga ayah Saudara Zaki. Yang baik itu kita boleh kongsikan bersama, tak ada masalah, no problem. Manakala yang kurang manis itu kita kita rahsiakan. Boleh ya Bro Zaki, kita rahsiakan demi kebaikan mak dan juga ayah Saudara Zaki. Satu hari, adik kepada ayahnya hadir datang ke rumah sebab ingin berikhtiar nak cuba berubat dengan Zaki. Katanya sakit disebabkan gangguan saka daripada belah mertua. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, usaha lama kelamaan pesakit ini beransur sembuh. Jadi oleh sebab demikian, tersebarlah cerita-cerita yang Zaki ni boleh mengubatkan orang, boleh tolong orang kalau ada gangguan-gangguan setan ni. Cerita-cerita yang macam ni lah tersebar dekat seluruh kampung. Walhal Zaki tidak terniat pun nak orang ramai tahu kemampuannya. Dia memang tak suka interframe. Dia ni lakukan kerana ikhlas. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia. Itu sebab dia tak nak heboh-heboh, tak nak kecoh-kecoh. Bimbang ada orang cakap belakang nanti, kata sombong lah, berlagak lah, tunduk terror lah, nak ajak beradu tenaga lah. Itu yang membuatkan si Zaki ni tak nak kecoh-kecoh. Nak dijadikan cerita, pada tahun 2020, minggu kedua semasa PKP, musim PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan malam tu, ayah Zaki pula agak sedikit lewat ke rumah. Mungkin ada urusan dengan kawan-kawannya dekat luar lah kan. Selepas itu, ada sesuatu yang berlaku kepada ayah dia. Biar Saudara Zaki yang menjelaskan sendiri situasinya. Satu hari pukul 11 malam tu dia balik. Dia kebiasaannya balik tu terus ke dapur. Dia akan parking motor kat dapur. Rumah saya ni 2 tingkat, ada rumah atas, ada rumah bawah. Tapi malam tu dia pelik sikit. Dia tiba-tiba berhenti dekat satu bucu rumah. Di belakang rumah depan ni ada bucu. So bahagian beranda tu, bucu beranda tu, tiba-tiba dia berhenti situ.
Lama juga saya perasan, cuma saya tak tengok lah. Saya dengar dia punya motor tu berhenti kat situ. Saya tak buka tingkap tengok. Saya cuma dengar lama juga dia berhenti kat situ. Macam dekat 15 minit juga dia berhenti tu. Saya pun pelik juga. Bila saya tengok dekat 15 minit dia berhenti, saya pun nak buka tengok. Bila saya baru nak buka tengok, tiba-tiba dia gerak pergi dapur. Dia gerak motor dia pergi dapur. Lepas tu dengan tak basuh kakinya, dengan tak apanya, tiba-tiba dia turun masuk naik atas katil, dia terus tidur. Saya pelik juga. Biasanya kalau orang tua ni balik, dia akan basuh kaki, tukar baju, tukar pakaian plekat semua kan. Ni tak, dengan seluar jeans dia tu, baju t-shirt dia tu, terus tidur, masuk tidur. Jadi memandangkan ayah dia ni balik terus tidur, Zaki pun biarkan je lah. Tak ada fikir apa-apa pun. Mungkin malam tu ayah dia agak tak sihat ke, kepenatan sangat ke, balik terus tidur macam tu je. Kemudian pada jam 3 pagi menjadi kebiasaan, Mak Zaki perlu bangun awal sebab kena sediakan bungkusan nasi lemak. Mak Zaki ni memang ada kedai nasi lemak dekat area kampung ni untuk sarapan-sarapan pagi. Selalunya kalau bangun pagi, selepas masak-masak nasi lemak semua, semua barang-barang dah disediakan, pasti Mak Zaki akan kejutkan ayah dia untuk bersiap-siap kena bantu buka kedai waktu subuh. Ketika Mak Zaki gerakkan ayah tiba-tiba menjadi mendengus, marah-marah pada mak. Mak pun pelik lah, sebab belum pernah pun sekali ayah dia berkelakuan macam ni. Selalunya sepenat macam mana pun mesti ayah dia akan bangun, Padi Idak pun akan cakap elok-elok, abang tengah pening kepala ke, abang nak berehat lama sedikit ke, nak tidur lama sedikit ke, ataupun abang tak larat ke, macam tu lah. Ini Idak bangun-bangun terus melenting, marah-marah pada mak. Disebabkan mak terkesima, mak terkejut, mak panggillah Zaki. Tengokkan perubahan sikap kelakuan ayah dia ni. Bila Zaki cuba kejutkan ayah, memang benar ayah bangun jadi marah-marah, jadi mengamuk tak tentu pasal. Jangan kacau aku lah, aku ni nak tidur. Dengan mata terbeliaknya, mata merahnya. Jadi bila Zaki tengok ayahnya bersikap sedemikian rupa, Zaki dapat agak tahu ini bukan sikap ayah yang dia kenal. Ada yang tak kena ni. Zaki pun cuba bertanyakan. Dia cuba bertanya pada benda yang ada dalam badan ayah dia. Dia suspek macam tu lah. So Zaki pun bertanya lah, kau siapa? Aku tahu kau bukan ayah aku. Kau ni bukan ayah aku ni. Kau keluar sekarang. Kemudian jin setan tu pun menjawab, kau bukan lawan aku. Kau tak boleh buat apa-apa pun. Ilmu kamu belum cukup di dada. Bila dia dah tengokkan keadaan ayah dia macam tu, ini confirm ini bukan ayah dia. Suara pun bukan suara ayah dia. Ini bukan berlakon. Ini bukan ayah dia berlakon-berlakon nak buat gurau. Ini memang ada benda dalam badan ayah dia ni. Zaki pun minta mak dia pergi ambil wudu, kemudian bacakan surah Yasin. Manakala Zaki pula, dia sediakan ladi hitam, kemudian dengan sehelai sejadah. Zaki pun bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan yang terakhir Ayatul Kursi, sambil di tangannya memegang sehelai sejadah dengan erat. Tak tunggu lama, habis dia baca, Zaki pun melibas badan ayah dia. Nampak macam kelakar, tapi hati anak mana yang tak remuk bila mana terpaksa melibas kain pada tubuh badan ayah. Dibaca-baca surah tak berkesan. Nak tak nak cuba jugalah sentuhan fizikal. Nak buat macam mana kan? Nak tahu tak apa jadi selepas itu? Dengarkan kiriman audio daripada pengirim ni. Saya libaskan sejadah tu dekat badan bapak saya. Dia bingkas bangun. Dia kata, kau jangan ganggu aku, kata dia kan. Dia cakap dengan saya begitu. Bila dia cuba nak serang saya libas saya sekali dengan jadah. Terjatuh balik atas katil. Saya terus tangkap kaki dia, nak picitkan ibu jari kaki dia dengan ladi hitam. Belum sempat saya picit, saya kena tendang. Saya terpelanting bang. Betul, saya terpelanting. Lepas saya terpelanting, dia tengok mak saya baca Yasin, dia terus tekan mak saya. Dia cekik mak saya. Dia nak cekik mak saya. Oi, kalau ini ganas. Saya nampak dia dah cekik mak saya terus tekan bapak saya terus lock dia. Kebetulan saya ada belajar silat, alhamdulillah lah. Mak saya punya tak suka saya belajar silat. Hari tu memang guna pakai habis. Bapak saya ni besar, orang dia besar, memang besar. Saya pun besar juga.
dia pun besar juga. So eloklah besar dengan besar. Tapi dia lah kedekat dia 2 kali ganda, walaupun umur dia masih dah 60 lebih, tapi kedekat dia ialah orang kerja kasar kan, orang biasa kerja kasar. Dia kalau sihat pun dia kuat juga kan. Bila dah ada benda tu lagi kuat lah dia. So saya bertungkus lumus lah, sebab kat rumah tu saya seorang lelaki. So saya ni tengah bergelut dengan bapak saya. Lepas tu nak ngelakkan dia serang mak saya kunci dia, saya lock dia, kunci dia tangan dia ke belakang. Tapi kedekat dia memang na'udzubillah min zalik. Pagi tu saya bertarung dengan dia sampailah ke subuh. Kita orang bertarung. Bila azan subuh, terus bapak saya sedar. Saya ingatkan dah habis sampai tu je. Rupanya tak habis bang. Rupanya tak habis. Pagi-pagi lagi selepas waktu subuh, Zaki ni cuba meminta bantuan daripada orang lain yang ada kemampuan untuk menangani masalah yang macam ni. Zaki berjumpalah dengan seorang lelaki tua, warga kampung yang bernama Pak Dolah. Pak Dolah dijemput hadir ke rumah dengan membawa 5 purut untuk dijadikan bahan mandian. Tujuannya nak mandikan ayah Zaki ni lah. Pak Dolah ni baru sahaja duduk bersila dalam rumah, tiba-tiba ayah Zaki menerpa ke arah Pak Dolah. Sambil tu dia pun duduk bersila depan Pak Dolah, lutut bertemu lutut, muka ni face to face, dekat sangat dengan Pak Dolah. Seakan-akan benda tu tak takut pun dengan Pak Dolah. Boleh lagi menganjing Pak Dolah. Kamu ni nak buat apa datang sini? Yang kamu bawa limau purut semua ni nak buat apa? Pak Dolah pun mandikan ayah Zaki. Dia abaikanlah dengan sikap menganjing ayah dia ni. Mandi-mandi dengan air 5 purut, dibacakan surah-surah apa yang patut. Kemudian selepas je mandi, serta-merta ayah Zaki menunjukkan reaksi yang positif. Alhamdulillah, nampaklah sedikit perubahan pada ayah dia. Boleh ajak bersembang, ajak berbual, ajak bertanya khabar. Sepanjang hari tu nampak sihat je ayah dia. Namun rupanya sihat tu hanya sementara sahaja. Sebab pada jam pukul 3 pagi pada hari yang berikutnya, ayah dia berangsur kembali kerasukan. Bezanya kali ini ayah Zaki yang dirasuk ni bersikap seperti anak dara. Sebab apa Zaki kata anak dara? Sebab ayah dia boleh naikkan kain pelekat ni sampai paras dada tau. Dia lipat-lipat ni seperti pewatakan seorang perempuan yang sedang berkemban. Bila keadaan kembali kerasukan, kembali kelang kabut, Zaki bersama mak dia bacalah surah Yasin dan juga surah-surah Al-Quran yang lain sampailah masuk waktu azan subuh. Bila masuk waktu azan subuh, barulah ayah dia tenang dan akhirnya tertidur kepenatan. Zaki penat. Dia dah rasa tak berdaya dah. Zaki datang semula minta tolong pada Pak Dolah. Tapi kali ini Pak Dolah terpaksa menolak. Dia minta maaf sangat-sangat sebab dia rasa dia tak mampu nak tangani jin yang ada dalam badan ayah Zaki ni. Jadi Zaki jadi tak keruan, jadi buntu. Takkanlah dia nak menghadap, nak bertelaga dengan ayah dia setiap jam 3 pagi. Dah lah tidur tak cukup, tak lena. Masalah juga tak selesai-selesai. Jadi apa Zaki buat? Zaki mintalah bantuan daripada orang kampung yang lain yang bernama Pak Duan. Tadi Pak Dolah, ini Pak Duan pula. Cuba ikhtiar pula dengan Pak Duan. Pujuk. Alhamdulillah, Pak Duan akhirnya setuju nak datang ke rumah nak membantu. Tetapi kalian semua, yang peliknya, bila mana Pak Duan datang ke rumah nak tengok keadaan ayah Zaki ni elok je. Siap boleh bersembang macam tak ada apa yang berlaku. Elok je. Tak nampak pun tanda-tanda perangai kerasukan tu. Ini pelik. Ini berlakon ke ataupun memang secara kebetulan benda tu keluar sekejap daripada dalam badan ayah dia. Tak apalah, walau macam mana pun, biarkan situasi tu macam tu. Bagi Pak Duan serahkan beberapa bahan untuk dijadikan minuman buat ayah Zaki. Adalah bahan-bahannya, tak perlu saya nak terangkanlah apa bahan dia kan. Tapi salah satu bahannya adalah kapur. Kenapa harus dibuat minuman? Sebab kaedah ni salah satu cara untuk menyekat laluan jin dalam pembuluh darah kita. Pergerakan jin dalam badan kita ni adalah melalui pembuluh darah manusia. Selepas ayah Zaki minum, nampaklah ada sedikit perubahan tu. Tapi dalam masa yang sama juga ada kesan sampingan yang lain. Kesannya ayah Zaki breakdown.
Dia paralyzed, jadi lemah. Memang sangat-sangat lemah. Jatuh terbaring atas lantai. Memandangkan keadaan ayah dah macam kena stroke macam tu, Zaki pun pinjamlah kerusi roda daripada kejiranan orang kampung. Diangkat ayahnya, dipapa ayahnya, letak atas kerusi roda. Allahu Akbar. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, ayah Zaki ni nampaklah ada kemajuan tu. Alhamdulillah, dia dah boleh bangun, dah boleh berjalan, dah boleh bergerak, dah boleh minum, dah boleh makan, dah boleh bersembang. Cumanya keadaan ini tidak juga bertahan lama, kerana selepas itu ada gangguan yang lain datang menyusul. Nak tahu tak apa yang terjadi? Mari kita dengarkan sendiri daripada pihak pengirim. Selepas berjumpa kat tuan tu, datang lagi gangguan yang lain pula. Kali ni nenek kebayan pula. Macam mana saya tahu nenek kebayan? Tak maaf abang, saya nak cerita ni bos. Dalam keadaan sedih seram pun ada. Macam mana saya tahu nenek kebayan bang? Sebab bila bapa saya bangun, dia tiba-tiba bongkok 3. Dia bangun, lepas tu dia bongkok 3, jalan macam orang tua. Lepas tu mak saya jerit, saya panggil saya. Actually dalam pukul 3 pagi tu sebenarnya saya dah jaga dah. Sepanjang bapa saya kena, saya dah tak boleh tidur. Saya hilang nikmat nak tidur. Jalan sepanjang tu, pukul 3 saya akan automatik jaga. Pukul 3 saya akan automatik jaga. Sampailah hari ni, asal pukul 3 saya akan automatik jaga. Walaupun bapa saya dah sembuh sepenuhnya sekarang, tapi asal pukul 3 je saya akan automatik jaga. Efek tu pada saya sampai sekarang lah. Jadi bila saya dengar mak saya menjerit, saya terus berlari ke bawah. Saya tengok bapak saya macam tu. Ya Allah, benda ni datang lagi. Cakap, kali ni saya dah tak boleh tahan. Saya tak banyak cakap. Saya terus ambil sejadah. Saya bacakan 3 kul lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah 3 kul. Kemudian saya terus libat bapak saya. Dia terus marah. Lepas tu dia serang saya. Sambil dia berguling ke bawah tu, habis dia serang saya, dia sepak mak saya. Saya suruh mak saya ke tepi. Lepas tu dia cuba bangun nak tekam mak saya. Saya tangkap bapak saya. Saya kilas tangan dia ke belakang. Kalau silat dayung orang kata apa, sinking python. Saya cuba buat sinking python, tapi cara saya tu salah lah. Lepas tu saya cuba pegang bapak saya. Entah macam mana dia dapat lepaskan diri. Dia nampak tangan saya. Lepas tu saya nampak dia nak buka mulut tu bang. Dia buka mulut, dia nak gigit tangan saya bang. Saya cakap habis tangan. Saya cakap habislah tangan aku. Dan hati cakap habislah tangan aku ni, habislah koyak lah tangan aku. Sebab saya tahu dia akan gigit, betul-betul gigitnya. Saya cakap saya tawakal lah gigit. Lepas tu bila dia buka je gap gigi saya ingatkan sakit, tapi tak sakit. Tak tahu sebab apa bang. Sebab saya rasa gusi je. Bapak saya tak ada gigi bang. Bapak saya tak ada gigi bang. Saya rasa gusi je. So bila saya rasa macam tu, saya cakap kat benda tu, kau gigit lah, bapak aku memang tak ada gigi pun. Kau gigit mana pun. Lepas tu benda tu lepaskan gigitan dia. Lepas tu saya suruh gigit lah bang. Gigit cepat gigit. Dia tak nak gigit lagi bang. Masa tu jangan kata tu, bini saya kat atas yang takut tadi pun dia tergelak. Dengan mak saya pun dah tergelak dah kan. Jadi itu yang part tu memang lawak lah masa tu. Yang tu saya tak boleh lupa, memang kelakar part tu. Zaki, dalam seram-seram macam ni pun hang boleh buat lawak je. Kata Zaki, proses pemulihan ayahnya memang mengambil masa yang agak lama, sehinggalah pada satu hari yang boleh dikatakan hari yang kemuncak. Dan kemuncak dia adalah satu petang tu sebelum maghrib, dia terkena gangguan, dia terkena sampuk. Tapi kali ni saya berhadapan dengan benda itulah.
Kali ni saya memang fight dengan dia betul-betul lah. Memang buka silat semula. Bapak saya ni tak tahu silat, tapi tiba-tiba dia tahu silat. Jadi bila masa tengah bergaduh tu, tengah melawan tu, saya dapat tangkap lagi dia. Sambil tu saya memang ada standby lada putih lah dalam saya punya poket lah. Masa tu lada putih, lada hitam dalam saya punya poket. Saya ambil lada hitam tu, saya tegih dekat ibu jari dia. Dia bermelupu. Kali ni dia tendang saya dah tak heran dah. Taklah aku tendang, yang penting aku dapat pijit. Akhirnya Zaki berjaya mendapatkan jawapan yang sebenar. Kenapa ayah dia kerasukan? Bila berdialog dengan jin itu, rupanya jin itu dihantar, disihir oleh seseorang. Namun bukan ditujukan kepada ayahnya, bukan. Akan tetapi kalau ikutkan sebenarnya, nak ditujukan kepada Zaki. Disebabkan tak dapat nak masuk ke dalam badan Zaki, jin setan yang haram jadah tu masuk pula pada badan ayahnya sebagai badan tumpangan. Astaghfirullahalazim. Kesian orang tua tu, umur dah cecah 70 Roma. Kejam betul lah yang hantar sihir tu. Dalam waktu yang sama juga, sedang melalui proses yang menyakitkan jin setan dalam badan ayah dia ni. Bila dah digasak, akhirnya jin tu akur. Dia akur dan dia mendedahkan siapa nama perilaku yang menghantar sihir. Kata Zaki, nama perilaku itu adalah bernama Nama dia kan, nama tu saya rasalah saudara Zaki. Saya rasa saya tak perlu sebut kot nama orang yang hantar sihir ni. Kita simpan je nama yang disebutkan jin tu. Biarlah perkara itu hanya urusan peribadi yang melibatkan saudara Zaki dan juga empunya nama berkenaan. Kami ni, para pendengar dan juga para penonton, hanya ambil poin untuk dijadikan sandaran pengajaran sahaja. Betul tak? Jadi tak perlulah kita dedahkan nama tu pada umum. Sekarang alhamdulillah ayah Zaki sudah sihat sepenuhnya. Seperti warga-warga emas yang lain, ayah Zaki kini pun hanya menumpukan sebahagian hidupnya beribadat kepada Allah SWT. Banyak pengajaran daripada kisah yang dikongsikan oleh saudara Zaki. Sebagai contoh, kita ni kena sentiasa bersabar dalam mencari kesembuhan. Kita juga kena banyak berdoa, kena banyak mohon berdoa kepada Allah SWT. Tidak perlu berdendam sesama manusia dan juga perlu bersangka baik. Untuk setiap ujian yang kita lalui, pasti ada asbab kenapa kita lalui kesukaran tersebut, kerana akan ada nikmat yang menanti kita kelak. Jadi kita kena sabar banyak-banyak. Itulah kisah yang disampaikan oleh saudara Zaki kepada kita semua. Kalau ikutkan, kisahnya panjang tau, memang panjang, tapi saya hanya ambil poin. Hanya ambil poin perkara-perkara yang penting saja. Yang sulit-sulit tu saya tak nak dedahkan. Saya kena rahsiakan biar ianya privasi. Satu kisah tambahan untuk korang semua. Ini bonus. Ini kisah yang dilalui oleh saya sendiri. Ini kisah mengejut. Kisah benar, memang dilalui oleh saya sendiri. Kami ni baru saja selesai program memancing di laut. Jadi bila masing-masing sudah pulang ke rumah, saya ni selaku admin dalam grup pancing akan berilah kata-kata perpisahan sebelum grup WhatsApp pancing sementara ini dibubarkan. Masa saya tengah buat rakaman bos basic dalam grup WhatsApp tu, tiba-tiba saya terakam suatu suara yang lain. Bukan suara saya, tapi suara lain yang saya yakin itu suara Sam Pontianak. Kenapa saya kata suara Pontianak? Sebab rakaman itu memang jelas. Memang jelas sangat-sangat. Nanti saya bagi kalian semua dengar suara tu. Suara tu mengganggu saya sampaikan saya tak boleh nak teruskan. Saya sedar suara tu. Saya sedar. Bila saya dengar suara tu, saya hilang kata-kata. Saya terus matikan rakaman tersebut. Tak boleh nak teruskan. Terkasima. Nak dengar tak rakaman asli tu? Ini benar ya. Ini rakaman yang secara spontan. Kalian cuba dengarkan. Selepas dengar, mohon jangan kecam saya. Ini seram. Dengarkan. Sahabat-sahabat semua ya, bagi menjaga hati dan perasaan rakan-rakan kita yang dihormati, disayangi,
maka wajarlah kita berada dalam grup sementara ni. Ya, kita gelar ini grup sementara, tak kekal. Habis trip kita akan bubarkan. Selepas share-share gambar apa semua, kita akan bubarkan. Ya, takut nanti rakan-rakan yang lain yang teringin nak follow tapi tidak berkesempatan. Hei, orang tengah cakap, jangan cakap. Orang tengah cakap live, jangan cakap pula. Cepatlah sikit cakap. Jadi itulah, aku dah lupa lah. Aduh, bini aku ni pun pening lah. Terima kasih kepada korang semua yang hadir menonton. Seperti biasa, saya mengharapkan budi bicara yang baik kepada kalian semua untuk tekan button subscribe, share dan juga like supaya bertambahnya warga KSAJ. InsyaAllah sekiranya diberi peluang, ada rezeki dan umur yang panjang, kita akan bersia kembali di konten yang seterusnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.